أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berada di rumah Allah, melaksanakan ibadah secara berjemaah dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan kitab Hadis Qudsi pada tajuk yang ke-18, muka surat 151, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membaca hadis dalam slot yang dalam sesi yang lepas. Kita telah membaca hadis kursi ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud anak Adam, yakni manusia, telah mencela aku padahal mereka tidak layak mencela aku. Mereka telah menuduh bahawa aku berdusta padahal sebenarnya mereka tidak layak menuduhku demikian. Adapun celaannya kepadaku ialah ucapan mereka bahawa aku mempunyai anak, padahal akulah Allah yang Maha Esa, tumpuan harapan sekalian. Aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bagiku tiada tolak bandingan sesuatu pun. Adapun tuduhan mereka bahawa aku berdusta dengan menyatakan bahawa Allah tidak akan dapat dan tidak akan mampu mengembalikan mereka sebagaimana Allah menciptakan mereka pada pertama kali, padahal menciptakan buat kali yang pertama adalah lebih berat daripada mengulanginya. Jadi hadis ini menceritakan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak dakwaan-dakwaan golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang berakidah dengan akidah yang tidak betul, daripada kalangan Nasrani, golongan Kristian, golongan Yahudi dan juga golongan-golongan yang lain yang mengatakan bahawa Allah tu ada anak, dan seumpama dengannya Allah ni tidak mampu untuk menghidupkan semula, mengembalikan kehidupan manusia dan sebagainya. Mereka meyakini kelemahan Allah. Mereka menyatakan Allah ini ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu sebenarnya banyak dalil-dalil yang menyatakan bahawa Allah ni Maha Esa dan menafikan semua dakwaan-dakwaan yang tidak betul berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis kursi ini yang secara jelas menolak semua dakwaan-dakwaan dusta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan yang lepas juga kita telah mengikuti surah Al-Jin ayat 1 hingga 3 pada muka surat 152.
Dan malam ni kita akan sambung ayat seterusnya dalam perbincangan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 153 surah Yasin ayat 82 berkenaan tajuk yang kita bincangkan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Dalam menafsirkan ayat ini, ulama menyatakan beberapa kali, kita lihat dalam tafsir merujuk kepada ulama salafus salih dari kalangan ahli tafsir dan juga ulama mutaakhirin. Antaranya Imam Ibn Jarir At-Tabari. Beliau menukilkan perkataan Qatadah, kata beliau, tidak ada di dalam kalam Arab yang lebih ringan dan mudah daripada kata-kata Allah, maka Allah Maha berkuasa dan amat mudah bagi Allah untuk buat perkara tersebut. Maknanya Allah ni Maha berkuasa. Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak menjadikan sesuatu, maka Allah katakan kepada hakikat benda itu, jadilah kamu, maka jadilah dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan ayat ini membawa makna bahawa penciptaan dan kejadian yang Allah kehendaki tidak hanya berlaku jika ada alat dan sebagainya, juga tidak memerlukan air mani ayah dan rahim ibu. Ini dibuktikan bahawa Allah menjadikan ayah kita yang awal, iaitu Nabi Adam AS, tanpa ada ayah. Ini membuktikan bahawa Allah menjadikan dan menciptakan sesuatu tanpa perlu ada perantaraan. Maknanya Allah maha berkehendak dan maha berkuasa. Ini semua menafikan dakwaan-dakwaan bahawa Allah ni tidak mampu menghidupkan semula manusia dan seumpama dengannya. Imam Ibn Katsir menyatakan, iaitu dia memerintahkan kepada sesuatu hanya dengan satu perintah, yakni Allah memerintahkan kepada sesuatu hanya dengan satu perintah, tidak perlu pengulangan dan penguat. Hanya dengan satu perintah Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan sesuatu perkara. Maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini membawa maksud bahawa jika Allah menghendaki sesuatu perkara, maka ia akan terjadi tanpa perlu berpenat-penat, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan Allah. Manusia sebijak mana sekalipun dia perlu mengkaji nak buat sesuatu, nak kena kaji. Kadang-kadang memerlukan perbelanjaan kajian sahaja berpuluh-puluh ribu, beratus ribu untuk kaji saja, untuk membuat sesuatu. Lepas tu kajian pula bukan dalam tempoh satu hari, dua hari, tempoh berbulan-bulan, kadang-kadang memakan tahun, bertahun-tahun, barulah dapat hasil dan dapatlah mewujudkan sesuatu yang yang dikaji itu, yang dirancang itu pun mengikut kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak. Imam Asy-Syaukani mengatakan, sewaktu mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu begitu sempurna, di mana jika dia berkehendak kepada sesuatu perkara,
Dia hanya perlu menyebut jadilah, dan ia akan terus terjadi tanpa perlu bergantung pada suatu perkara yang lain. Ini maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak buat sesuatu, kita perlu, kita nak usahakan sesuatu, kita perlu bantuan. Perlu bantuan. Nak bina masjid, nak bina rumah, kalau guna simen saja tak boleh. Dia kena ada benda-benda yang untuk menyempurnakan binaan tersebut. Begitu juga kalau anak-anak nak belajar tahfiz, nak menghafaz Al-Quran, kena ada kesungguhan untuk berjaya, istiqamah kena ada, kesabaran kena ada, semuanya kena ada, supaya dapat mencapai sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita dan tidak memerlukan apa-apa bantuan untuk menyempurnakan sesuatu. Kita ni lemah, kita perlu sesuatu bantuan, macam mana sekalipun kita perlu bantuan. Perlu bantuan. Itulah Allah Ta'ala menciptakan berbagai-bagai perkara yang boleh membantu manusia untuk mencapai sesuatu hajat yang kita panggil sebab, musabbab dan sebagainya. Allah Maha mengetahui keperluan manusia, kesempurnaan hidup manusia bagaimana untuk dicapai, Allah pun sediakan. Maka manusia berusahalah untuk mendapatkan sesuatu dengan bantuan daripada perkara-perkara yang lain. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak perlu pada perkara-perkara tersebut. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyebut, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang dikehendakinya, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman, jadilah. Sudah tentu sesuatu yang dikehendakinya itu akan berlaku. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika dia menghendaki sesuatu, ketika itu juga ia boleh terjadi. Kita dapat saksikan di dunia ini, suasana dunia, terutama sekali suasana akhir zaman, perkara-perkara yang tidak dapat dijangka oleh akal kita. Padahal kalau tengok pada teknologi, hebat dah. Teknologi hebat dah. Boleh kaji tu, boleh kaji ni, boleh kaji dalam bumi, boleh tengok dalam bumi, boleh tengok di luar daripada bumi, apa yang ada di bumi, hebat. Tapi kadang-kadang berlaku sesuatu yang di luar daripada jangkaan. Sehingga sekarang ini apabila berlaku, contoh kita kata sekarang ni peralihan monsun, kita kata peralihan monsun, maka pihak yang berkenaan telah mengeluarkan satu amaran, kebolehjadian berlaku sesuatu perkara yang tidak boleh dijangka, terpaksa keluarkan begitu. Ini dunia akhir zaman, berbagai-bagai perkara. Penyakit pun penyakit yang tak boleh dijangka. Manusia cerdiknya boleh menamakan penyakit. Itu cerdik manusia. Boleh menamakan penyakit. Tapi nak menjangkakan kehadiran penyakit itu tak boleh. Kadang-kadang hebat doktor, pakar doktor tersebut, tapi nak kaji penyakit apa yang ada pada manusia tak jumpa. Tapi manusia itu sakit. Tapi cari penyakit tak tahu penyakit apa. Berubat kampung pun tak tahu juga apa sakit. Ini lemahnya manusia. Terutama sekali di akhir-akhir zaman, berbagai-bagai perkara yang tidak dijangka akan berlaku. Penyakit yang tidak dijangka akan keluar. Fenomena-fenomena yang tidak dijangka akan keluar. Manakala bagi orang yang beriman, orang yang mengkaji ilmu-ilmu Islam, hadis-hadis Nabi, mengikuti pengajian-pengajian agama sentiasa, mencedok ilmu agama sentiasa, maka mereka ini akan tenang menghadapi suasana-suasana sebegini.
Banyak lagi Rasulullah sebut akhir zaman antara tandanya terbit matahari di sebelah barat. Siapa jangka? Terbit matahari di sebelah barat. Adakah orang buat kajian bila berlakunya terbit matahari di sebelah barat? Mengikut peredaran kaji kaji pergerakan planet dan sebagainya. Tak ada. Orang tak boleh buat. Sedangkan manusia tu hebat dah, boleh pergi ke bulan, boleh pacak bendera di bulan. Hebatlah. Boleh hidup di angkasa lepas berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang-kadang baru turun ke bumi. Walaupun perlu kepada kelengkapan berbagai-bagai, tapi hebatnya manusia boleh kaji untuk mereka hidup bagaimana di sana. Walaupun pergerakan terhad dan sebagainya. Tapi dalam hal-hal tertentu ianya tidak boleh dijangka. Tidak boleh dijangka. Walhal dalam hal-hal yang kita panggil remeh-temeh saja. Kadang-kadang benda tu kita buat selalu. Tetapi kita tidak akan mengetahui langsung perkara yang akan berlaku dalam tempoh 2 minit lagi, 5 minit lagi. Kita tahu. Jadi semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas segala-galanya. Baik. Syekh Qutb mengatakan, sama ada sesuatu itu langit atau bumi, lalat atau semut, semuanya sama sahaja di hadapan kalimah kun. Makna semua perkara. Semua perkara. Kalau kita tengok satu keajaiban yang sangat menarik, saya dengar kupasan daripada Al-Fadhil Dr. Ma'rofah, mengupas berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ba'udah, seekor nyamuk. Berapa mata nyamuk? Berapa mata nyamuk? Berapa? 10? 1000? Macam mana boleh tahu 1000? Kajian mengatakan mata nyamuk tu, dekat nyamuk tu mata dia ada 100. Macam mana kita boleh fikir kejadian Allah sehebat itu? Mata nyamuk tu, mata kita tengok mata, kita nak tengok mata nyamuk pun tak nampak kan? Tapi mata nyamuk tu ada 100. Dan di celah-celah mata tu ada kehidupan. Yang mana kehidupan itu tidak boleh hidup kecuali pada celah-celah mata nyamuk. Hebat ciptaan Allah. Lepas tu dia terbang. Dia itu sayap dia tu. Satu saat berapa ribu sekali dia libas sayap dia untuk terbang. Dia gerakkan sayap dia. Lepas tu apa dia? 4,000. Maknanya banyaklah. Lepas tu siapa yang pernah dengar kupasan Dr. Ma'rofah berkaitan dengan ni, dia tahu. Lepas tu belalai dia tu, apa? Jarum dia tu. Jarum dia suntik untuk hisap darah. Tak pernah gagal untuk menghisap darah. Dan bila dia suntik tepat pada saluran darah manusia. Kalau doktor kita, nurse kita kadang-kadang nak cari urat untuk tarik darah tu, susah kadang-kadang. Lebam habis ni. Ada? Siapa yang ada pengalaman masuk urat? Masa saya jaga ayah saya masuk urat lama itu, habis leban. Sini leban, tangan leban, kaki leban. Dia puah ambil kat sini, dia ambil kat sini. Puah ambil kat sini, ambil kat sini. Sampai nak cucuk jarum tak boleh dah. Pasal apa? Kerah dah kulit. Tapi dengan seekor nyamuk
satu suntikan dia tepat pada saluran darah dan dia hisap darah tersebut. Tak pernah gagal. Nah, ni hebatnya. Seekor nyamuk baru seekor nyamuk. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perbandingan, memberikan perbandingan berkaitan dengan penciptaan nyamuk. Hebat nyamuk. Hebat penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan nyamuk seekor. Jadi kata Syahid Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsir beliau, sama ada sesuatu itu langit atau bumi, lalat atau semu, semuanya sama sahaja di hadapan kalimah kun, dan semuanya akan terus muncul di alam al-wujud. Ni tahap manusia tak boleh nak tangkap ni. Di sana tiada yang mudah dan tiada yang payah, tiada yang dekat dan tiada yang jauh. Sebaik sahaja wujudnya iradah, kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu, sudah cukup untuk mewujudkannya biarpun apa sahaja sesuatu itu. Allah hanya mendekatkan gambaran urusan-urusan penciptaan itu kepada manusia supaya mereka dapat memahaminya dengan ukuran manusia yang terbatas. Jadi penciptaan itu, bila terjadi sesuatu, Allah bagi ilmu pada manusia. Bagaimana kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk manusia mengkagumi keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengkagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah memberi maksud berkaitan dengan ayat ini bahawa tiada sebarang kesukaran bagi Allah oleh sesuatu pun kerana perintah Allah dan urusan Allah hanya antara kaf dan nun. Apabila dia menghendaki sesuatu, pasti wujud tanpa penat dan lelah, tanpa sukar dan payah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menyatakan, urusan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan menghendaki sesuatu adalah dengan bertitah kepada sesuatu itu, kun, jadilah, maka terjadilah seketika itu juga tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain. Inilah antara tafsir-tafsir yang melihat kepada qudratullah dan iradatullah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah dalam melaksanakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun. Seterusnya mengenai pengembalian dan pembangkitan kembali setelah mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hadis yang kita baca tadi sebagai asas perbincangan berkaitan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam hadis kursi itu bahawa ada di kalangan, mafhum daripadanya, ada di kalangan manusia yang tidak yakin Allah ni maha berkuasa untuk mengembalikan kehidupan manusia, dan mereka yakin Allah hanya boleh menciptakan. Untuk mengembalikan kehidupan tak boleh. Dan Allah menyebut, tidakkah kamu fikir untuk menciptakan itu lebih susah daripada untuk mengembalikannya? Sebab nak kembalikan sesuatu sudah ada contoh. Kita nak buat sesuatu, nak cipta dengan izin Allah, nak reka sesuatu, payah kita nak kaji dulu, nak tengok dulu. Kalau tak ada contoh, kita tak boleh buat. Orang yang melukis, dia tidak akan dapat melukis tanpa ada contoh atau gambaran dalam fikiran dia.
Dia hanya boleh melukis benda yang ada gambaran dan contoh dalam fikiran dia. Dia tak boleh melukis. Tak ada idea. Kita tengok banyak lukisan-lukisan di dinding, cantik, tak cantik, macam-macam. Semua itu dilukis berdasarkan contoh, berdasarkan gambaran yang sudah pun ada, yang sudah diberi gambaran dan sebagainya. Tapi kalau benda itu tidak ada gambaran, tak akan boleh. Susah nak buat. Tapi Allah boleh buat. Tanpa ada contoh, tanpa ada gambaran. Sekarang ni kita kata ada orang buat robot manusia. Kalau tak ada gambaran, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tapi nak bagi tahunya, nak menciptakan sesuatu itu lebih payah daripada nak mengulangi sesuatu tersebut. Kita orang nak cipta kereta, nak reka kereta, kena kaji dulu. Buat tu tengok ni. Tapi bila dah jadi, mudah. Pomen pun mudah. Pomen dekat workshop. Dia nak baiki kereta ni, kalau kereta tu kereta baru, dia tak mahal pun. Tapi kalau kereta tu dah lama, dah ada contoh, dah ada spare part banyak, dia pun tahu, ni kena buat ni, ni kena buat ni, ni kena buat ni. Tapi kalau kereta tu baru, tak boleh buat saya, kena pergi dekat kilang dia. Kena pergi kat kilang dia. Kenapa? Susah. Susah. Itu setakat manusia. Itu pun sudah ada gambaran. Sudah ada contoh-contoh yang terdahulu. Perkembangan-perkembangan yang terdahulu. Maknanya ilmu yang manusia dapat, sehebat mana ilmu yang manusia ada dari sudut teknologi, mereka cipta dan sebagainya, ianya bermula asas daripada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Nabi Adam AS dan Nabi-Nabi yang lain, dari sudut pertukangan, dari sudut pertanian, dari sudut reka bentuk dan sebagainya. Semuanya asasnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia-manusia yang awal terdahulu. Sehingga daripada situ adanya contoh, manusia terkemudian boleh memperkembangkan lagi ilmu itu sehingga ke tahap sekarang ini. Lebih daripada itu lagi. Kenapa? Karena contoh-contoh sudah pun ada sebelum itu. Baik. Mengenai pengembalian dan pembangkitan kembali setelah mati, Allah berfirman dalam Al-Quran dan surah Ar-Rum antaranya, Allah Ta'ala sebut, wa huwa allazi yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya, yakni hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira nak buat sesuatu mudah, nak buat semula lagi mudah. Nak buat sesuatu yang tidak ada mudah. Bila nak buat semula lagi mudah. Lagi mudah. Allah lebih hebat daripada itu lagi. Allah Maha berkuasa. Allah Maha mencipta. Bila Allah nak sesuatu, benda yang tidak pernah ada akan ada. Kalau manusia nak sesuatu, benda yang tak pernah ada tak akan ada. Kita nak apa? Tak tahu nak apa. Sebab apa? Sebab kita lemah. Kita manusia ni hebat macam mana manusia, cerdik macam mana manusia, dia tak tahu nak buat apa yang dia tidak tahu nak buat. Kita nak cakap apa? Manusia tak akan tahu nak buat apa yang dia tidak tahu nak buat. Dan tak pernah wujud. Allah Maha hebat. Benda yang tak pernah wujud, Allah boleh buat dengan mudah. Contoh manusia. Contoh manusia. Bumi ini Allah Ta'ala ciptakan makhluk
sebelum manusia untuk memerintah bumi ini, untuk mengurus bumi ini. Allah ciptakan jin. Yang sebelum itu jin pun tidak ada. Bumi pun tidak ada. Daripada tidak ada bumi, Allah ciptakan bumi. Adakah contoh bumi-bumi sebelum itu? Tidak ada. Bila Allah ciptakan bumi dengan keperluan-keperluan yang lengkap dan sempurna, Allah ciptakan pengurus dia. Maka Allah ciptakan jin untuk urus bumi ini. Peringkat awalnya. Peringkat seterusnya Allah ciptakan manusia. Kita akan lihat penciptaan Allah itu tidak pernah ada sebelum itu. Tidak pernah ada sebelum itu. Tetapi dengan akal manusia yang sangat terbatas, manusia tidak akan mampu mencipta sesuatu yang tidak ada, tidak pernah ada sebelum itu. Oh, kita kata sebelum itu kapal terbang tak ada, tapi manusia ambil contoh. Burung. Buat kajian burung terbang macam mana? Buat kajian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Untuk mewujudkan kenderaan yang canggih, teknologi, maknanya asas pengetahuan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam ayat ini kalau kita lihat tafsir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang memulai penciptaan makhluk sebelum ada apa-apa. Itu hebat Allah. Sebelum ada apa-apa. Kemudian mengembalikan dalam keadaan hidup setelah mati untuk dihisap dan dibalas. Manusia ni, manusia, jin pun akan dihisap, akan dikembalikan kehidupan selepas mati. Jin pun mati, manusia pun akan mati. Dan semuanya akan dikembalikan pada hari akhirat nanti untuk dibalasi, sama ada dengan kebaikan ataupun keburukan. Itu akhir kita. Tetapi nak fokus kita ialah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengembalikan kehidupan pada penciptaan itu. Suatu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Berapa kiraan jumlah manusia, berapa kiraan jumlah jin yang Allah Ta'ala telah cipta di bumi ini untuk mengurus bumi dan dunia ini. Kita tidak tahu jumlahnya. Tetapi hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah lalai, walaupun sebesar zarrah, walaupun lebih daripada itu kecil, tak pernah. Bahkan kesempurnaan yang diberi kepada manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan maha hebat dan maha tahunya Allah apa yang diperlukan oleh manusia, oleh makhluk yang Allah Taala ciptakan. Bukan kata Allah ciptakan sesuatu perkara dan Allah tidak tahu apa keperluan dia. Tidak. Allah menciptakan sesuatu perkara yang tidak ada sebelum itu. Dan Allah tahu apa keperluan yang diperlukan oleh penciptaannya. Sebab itu kita dapat lihat Allah bagi umur pada manusia, umur 60, umur 100 tahun. Orang-orang dulu lagi lama umur dia. Kehidupan mereka berdasarkan keperluan-keperluan. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keperluan-keperluan itu pun sebelum itu tidak wujud, tetapi Allah mewujudkannya. Baginya proses mengembalikan hidup itu lebih mudah daripada proses penciptaan awal sesuai penggambaran manusia yang berakal. Adapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, keduanya itu sama. Baginya itu sifat yang luar biasa, tingginya yang tidak mungkin bisa disamai oleh sesiapa pun, seperti kekuasaannya yang menakjubkan dan hikmahnya yang berlaku di langit dan bumi. Dia, yakni Allah, zat yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana dalam firman, tindakan dan pengaturannya terhadap makhluknya. Ikrimah berkata, orang-orang kafir hairan dengan proses penghidupan Allah terhadap orang-orang mati
kemudian turunlah ayat yang kita baca ini, wa huwa allazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah, yakni Allah lah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Bila sebut makhluk selain daripada Allah, semuanya adalah makhluk, bukan kata manusia saja, bahkan jin, malaikat, haiwan, apalagi kita, bukit, bukau, bumi, planet, apa sekalipun yang ada, yang dapat dicapai pengetahuan oleh manusia ataupun yang tidak dapat dicapai pengetahuan oleh manusia, semuanya makhluk Allah. Banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda kita hidup atas dunia ni, kita rasa banyak dah kita tahu. Banyak dah kita tahu. Terutama sekali orang-orang yang suka mengkaji, banyak benda dia tahu. Benda-benda yang dalam-dalam, yang sulit-sulit. Orang belajar agama, dia bersungguh dalam belajar agama, dia kaji dari sudut hukum hakam, dari sudut rahsia-rahsia ilmu agama, dia akan dapat lihat sedalam-dalamnya ilmu agama. Tapi banyak lagi dia tak tahu. Sebab tu ulama dia tidak sombong. Ulama-ulama kita yang kita kenal, yang kita ambil ilmu daripada mereka dengan izin Allah, kita dapat lihat mereka tidak pernah berhenti untuk mengkaji dan belajar. Imam Syafi'i, empat mazhab, semua sentiasa. Imam Nawawi rahimahullah, kita dapat lihat sejarah-sejarah mereka tak pernah berhenti daripada belajar, mengkaji. Karena selagi sebanyak mana yang mereka dapat, mereka rasa banyak lagi yang mereka tak dapat. Tapi setengah-setengah orang, bila dia rasa banyak dah dia dapat, dia rasa hebat, tak perlu dah dia belajar. Tak perlu dah. Saya dah ada degree, saya dah ada ijazah, saya dah ada PhD, contoh. Buat apa saya nak belajar lagi? Saya dah tinggi, ilmu saya dah tinggi, saya tak perlu belajar lagi. Ada orang begitu. Kalau ikut pengalaman lah. Tetapi kalau tengok pada ulama, dia sentiasa belajar. Sebab itulah mereka itu berkat, dan keberkatan itu sampai hari ini kita dapat rasa, dan kita perlu mencontohi mereka. Baik. Dan yang terakhir perbincangan kita malam ni, saya nak masuk satu ayat lagi. Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan penciptaan juga. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Maknanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan semula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Ayat ini kita baca bila? Biasa orang nak baca bila? Masa nak ke bumi jenazah tu, ambil tanah, kepal-kepal sambil baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kepal tanah nak buat penguat di belakang jenazah tu, supaya dia tak terbalik ke belakang, tetap dengan menghadap kiblat. Jadi ambil tanah tu kepal-kepal. Kalau pasir tu payahlah sikit kan, tanah-tanah liat tu bolehlah ambil kepal-kepal. Lepas tu baca, sambil-sambil baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu, asal usul kita. Asal usul kita daripada bumi. Nabi Adam AS daripada tanah. Daripada tanah Allah Ta'ala ciptakan, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi.
Seterusnya Allah Ta'ala sebut, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami, sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Ini maha berkuasanya Allah untuk mengembalikan sesuatu. Seterusnya ayat, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut, fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Mereka pula akan bertanya, siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula? Katakanlah, ialah Allah yang menjadikan kamu pada mulanya. Dan seterusnya ayat yang terakhir dalam perbincangan tajuk ini, dan surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Serta ia mengemukakan satu contoh perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu, dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya, dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakan. Hadis ini sangat berhubungan dengan hadis di nombor 14 yang telah kita bincangkan sebelum ini. Hadis yang nombor 14. Semoga Allah menguatkan iman kita dengan keyakinan yang benar dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ambil pengetahuan tambahan dalam perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang ke-19 pada sesi yang akan datang, iaitu memaafkan ketika mampu membalas dendam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.